W, kadang-kadang huruf T, ikut soalan. Okay. Jadi huruf X kita ni ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi Mama Z letak 0, 1, 2, 3, 4. Mama Z dah letak kat situ. Kemudian nak cari probability tu Mama Z kena ganti satu-satu nilai X dalam fungsi. Ganti satu-satu dalam fungsi. Tu baru ganti 0. Lepas ni ganti dengan 1 pula. Lepas ni ganti dengan 2 pula. Benda yang banyak kali kena ulang, maksudnya kita boleh guna bantuan kalkulator. Okey, sekejap. Lupa pula nak ambil kalkulator. Sekejap Okey, Mama Z nak ambil kalkulator. Kalau tak faham tu tanya, jangan malu sebab kita dah kenal lama. Kita dah kenal lama walaupun tak pernah jumpa. Okey, so awak ready dengan kalkulator awak. Tak kisahlah kalau contohnya Fakriyah yang nak kena jawab ni. Jadi Fakriyah kena dengar betul-betul cara nak buat ni. Okey, so kita ambil kalkulator kita. Kita letak soalan kita yang atas tu kurungan 6 tolak X. Kita letak macam tu. Tutup kurungan, buka lagi sekali. 1 tambah dengan X. Biar kalkulator yang kira. Yang bawah tu per 50. Yang bawah 50. Lepas tu awak tekan button calculate. Calculate. Dan kita ready nak masukkan data kita kat sini lah. Nilai X kita yang pertama adalah 0. Sama dengan awak dapat 3/25. 3/25. Kena tulis comel sini. Okey, selesai. Kita ganti pula dengan 1. Calculate 1. Okey, Mama Z dapat 1/5. Calculate lagi. Mama Z masuk 2. So kita dapat 6/25. Calculate. Mama Z masuk nombor 3. 6/25. Calculate last sekali. Mama Z ganti dengan 4. So Mama Z dapat 1/5. Okey. Yang Mama Z sedang buat ni, tak kisahlah awak tu set A ke, set B ke, set C ke, set D. Bendanya adalah sama. Okay, jawapannya adalah sama. Ini adalah jawapan untuk A. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada nak tanya tak soalan A? Boleh faham ke? Faham? Boleh faham. Boleh faham. Okey, baik Sekarang Mama Z buat soalan B. Mama Z buat dalam bentuk kuadran. Okey, dalam bentuk kuadran sebab Mama Z tak naklah orang kata Mama Z ni asyik buat set A je. Sayang orang set A, set D tak saya. Oh, saya belakang. Moga pelajar kita saya belakang. Ni set A. Di sini nanti Mama nak buat set B. Mama plan nak ngajar you. Bukan Mama ngajar terus tau. Mama plan. Cuma tak tulis lah. Nanti Goni ni jadi inovasi Mama Z lah ni. Mama Z inovasi. Ya Allah. Alu tak pandang ni lah. Itulah kecek banyak sangat Mama Z ni. Apa lagi tak ada ni? Usi Mama. Usi. Okey. Jadi sekarang ni set A, paparan Mama Z ni, Mama Z baca dia nak proba ada 3 orang anak. Tu set A, 3 orang anak. Jadi 3 orang anak, Mama Z buat warna biru ni. Ni 3 orang anak. Okey, jadi cara menulisnya ialah probability ada 3 orang anak. Okey. Awak kena baca nilai dia tu. Berapa proba dia? 6/25. 6/25. Itu untuk set A. Okey, set B siapa set B? Dia lah. Set B siapa? Nurdini, ingat tak soalan awak? Nurdini. Sherilyn ke? Sherilyn, ingat tak soalan awak apa? Probability
Berapa anak? Berapa anak? Siapa set B? Dia lah. Nanti kan tak ada jawapan awak. Grup siapa set B? Set C cari lalu soalan. Belak soalan awak. Sebab yang ni Mama Z buat set A kan ni? Set B. Set B part Mama. Set B part. Set B part. Jadi masing-masing kena tahulah soalan dia kan? Jadi probability ada part orang anak. Jadi antara set tu dia ubah sikit. Mama Z ubah sikit lah. Jadi jawapan kita, kita tengok ni part orang anak. Ni. Jadi jawapan dia 1/5. Tu dapat jawapan. Bukan nak surat payah-payah pun. Okey, set C pula. Berapa anak? 2. 3. 3. 3 dah sama dah. 6/25. Okey, set D. Probability 2. 2 orang anak. 2 orang anak. Kalau 2 kita tengok yang ni, jawapan kita adalah 6/25. Itu cara Mama Z buat soalan supaya tahap susah dia tu sama. Okey. Ada soalan tak? Soalan B. Tak ada. Okey, Mama teruskan soalan seterusnya. Okey, Mama buat set A dahulu. Tengok dia kata macam ni. 1/4. Okey, 1/4. Okey, Mama nak jawab C ni. Probability 1 termasuk, 4 tak masuk. Itu orang A punya. Orang B, C, D kena get ready ni. Okey, so Mama Z buat ni. Maksudnya dalam ni ada nilai 1. Dalam ni juga ada nilai 2. Dalam ni juga ada nilai 3. 4 ada ke tak ada? Ada ke tak ada 4? Tak ada. Tak ada. 4 tak ada. Jadi kita ulang soalan B tadi. Kali ni kita sedikit mencapai lah. Kita kena cari nombor 1. 1/5. Nombor 2. 6/25. Nombor 3. 6/25. Kita guna kalkulator. Kalau kita tak mahir, guna kalkulator. Jangan kita tanya. Okey, so kita akan dapat 1/5 tambah 12/25. Oh, agak tidak sabar Mama Z di situ. Mama Z tambah lalu lah. Gerak jadi deh. Cikgu Mek kan. Jadi jawapannya 17/25. Okey, Mama Z nak tanya, boleh faham ke tak ni soalan untuk orang A dulu? Faham, Ada soalan Mama. tak? Faham dah. Okey, next. Soalan B. Okey, siapa set B? Mama nak tahu soalan dia dulu. Probability 1 masuk tak? Soalan awak, Mama Z tak tahu ni. Mama Z buka A je. Masuk. 1 masuk, alik belakang dia. Ada tanda sama dengan? Set B, soalan awak lagu mana? Ada madam. Ada sama dengan nombor belakang? 3. 3. Walaupun soalannya kita ubah, maksudnya tetap lagi sama. Di dalam tu akan ada nombor 1, akan ada nombor 2, akan ada nombor 3 sahaja. Jadi dia sama dengan set A. Cuma Mama Z nak bagi tahu berita gembira. Tajuk ni tak masuk exam final. Jadi kita belajar ni untuk buat tugas dan lillahi ta'ala untuk dapat pahala lah. Exam tak masuk. UPS nanti kita belajar lagi sekali. Okey, sama dengan. Jadi jawapannya sama lah kan. Kalau Mama Z buat 1/5 tambah 6/25 tambah 6/25, jawapannya adalah 17/25. Okey, itu B. Okey, set C. Ready set C. Okey, set C.
Soalannya macam mana? Start dengan 2. Start dengan 2, masuk tak? Termasuk tak nombor tu? Termasuk Termasuk lagi nombor belakang? 4. Termasuk juga. Termasuk juga. Alright. Kita bincang. Mama nak suruh makan penuh belakang. Kita sambunglah legasi Medetim. Bincang kita bincang. Mama pun bincang. Okay. So kita akan dapat sini nombor kita nombor 2 dulu. Tambah dengan nombor 3. Tambah dengan nombor 4. Sebab kita belajar random variable. Inilah dia random variable-nya. Dan variable kita tengok urut X dan nombor yang ada ni adalah discrete. Continuous, Mama minta pelajar tengok video sendiri sebab exam tak masuk, Mama fokus kepada yang masuk. Okay, sebab itu Mama kata tajuk 8 consider habis dengan syarat pelajar kena tengok video. Video VSLT. Sebab Mama hanya bincang sehingga masuk tugasan. Tujuan Mama Z adalah supaya you tak termiskonsep dengan tajuk 9. Nanti bila masuk tajuk 9, you akan faham kenapa. Sekarang yang sedang pening sekarang, A1T9, A1T10. Dia sedang pening dengan tajuk 9. Okey, so Mama Z teruskan. Jawapan Mama Z sini masa 2, 6/25 tambah 6/25 tambah dengan 1/5. Mama Z tak ada nak ajar cara shortcut ni sebab benda ni tak masuk exam. Dia ada shortcut. Tapi sebab you all, saya rasa you all tak ambil max yang detail dekat degree nanti. Rasa dah cukup ni. Okay. So tadi 12/25. Macam sama je deh. Aduh, menyesal pula pada. Sama. Jawapannya 17/5 juga ke? Awak kira? Kan? Okey, jawapannya 17/25. Itu soalan D. Soalan C. Satu soalan tapi kita boleh tanya banyak sangat. Jadi skop dia terlalu luas untuk tajuk 8 dan 9. Sebab itu Mama Z memilih untuk tidak menyoal tajuk 8 dalam exam. Sebab yang memilih ni adalah grup-grup senior Mama Z and the gang lah. Kita yang tentukan yang mana masuk exam, yang mana tidak. Jadi dalam proses Mama Z pilih, Mama Z tak boleh elak dah tajuk 9. Dia tertanya juga. Mama Z dah cuba sedaya upaya elak supaya dia tak keluar exam. Tapi tak ter. Jadi ada juga soalan lebih kurang 27 markah Mama Z ingat. Banyak 27. Tak apalah, nanti kita buat ulang kaji, insya-Allah dapat A pula. Okey, soalan D pula. Boleh Mama Z tahu orang yang set D? Soalannya probanya apa? Nombor berapa? 1. 1 ke 2? 1. 1. Takut awak cakap awak putih. 1 lagi. Ada sama dengan? Tak ada. Lagi. Belakang. 4. Ada sama dengan? Tak ada juga. Tak ada juga. Okey, maksudnya set D ni set lain daripada yang lain. Okey, nombor yang ada di sini ialah nombor 1 tak boleh, nombor 2. Nombor 3. Nombor 4 boleh tak? 4 tak boleh. Bagus dia jawab. 4 tak boleh. Jadi nombor 2, 6/25 tambah dengan 6/25. Kalau Mama Z kira dapat tadi 12/25. Boleh kecil tak 12/25? Tak boleh dah. Jadi jawapan akhirnya ialah 12/25. Okey, Mama Z buka soalan untuk soalan C untuk set D. Ada masalah tak? Kalau ada tanya, sebab Hero dah gaduh kalau. Ni awak dah laju dah ni. Awak hantar tugasan dah laju. Tugasan sepatutnya hantar bulan 4. Bulan 4. Awak hantar bulan 3. Laju dah. Bagus dah. Madam awak plan.
Okey, Mama Z siap dah. Soalan C, sekarang tengok dah. Mama Z sedang nak buat soalan ni dan ni. Dia akan sama untuk semua pelajar. Okay, EX dengan EX square. Cuma kena tengok, ingat balik yang Mama ajar. Okay, Mama Z copy sekejap yang ini. Okay, copy sekejap. Mama Z nak paste kat sini sebab tu Mama Z buat tanda bintang kat situ tadi. Okey, dengar betul-betul cara kita nak cari EX. E huruf besar ni sebenarnya min. X ni sebenarnya kuasa 1, tapi kuasa 1 orang jarang menulis. Dia sebenarnya kuasa 1. Cara nak carinya ialah kita kena darab X dengan probability. X dengan probability. Oleh kerana kita ada 1, 2, 3, 4, 5 warba, Mama Z kena jumlahkan kesemuanya sekali. Okey, tu cara matematik. Cara menulis sebenarnya senang saja. Yang pertama, warba kita ialah kosong. Kita darab dengan probanya. Probanya ialah 3/25. Kemudian kita ada warba yang kedua. Kita kena guna simbol tambah 1. Kita kena darab dengan probanya. Tambah 2. Darab dengan probanya. Itu jadi ada tanda summation tadi tu. Tambah dengan 3 darab probability-nya. Last kali tambah 4 darab probability-nya. Okey. Kemudian kita gantilah nilai-nilainya ni. Yang kedua ni nilainya ialah 1/5. 6/25. 6/25. 1/5. Dan kita guna kalkulator kita lah. Okay, dah bercek ni Mama Z. 0 tambah 1/5 tambah 12/25 tambah 18/25 tambah 4/5. Okey, dah bercek. Betul tak dapat 11/5? Betul, Mama. Okey, so semua set. Jawapannya adalah 11/5. Semua set. Sebab kita bermula daripada soalan dasar yang sama, jadi huraian untuk min adalah sama. Okey, baru Mama Z jawab hot ni. Baru selesai hot ni. Okey. Nak buat hot ni pula ni, ada kuasa 2. Okey. Kalau awak perhatikan, X tadi kuasa 1, yang ini pun kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Cuma Mama Z tak tulis. Okey, cuma Mama Z tak tulis. Apabila pelajar nak cari EX square, okey, EX dan kita dapati sini adalah kuasa 2. Kita akan ulang benda yang sama, masih ada kosong, masih ada 3/25, sama saja. Tambah 2, 6/25, tambah 3, 6/25, tambah 4, 1/5. Sama. Yang bezanya ialah nilai X tu mesti kuasa 2. Okey, Mama Z pun okey, dia nak kuasa 2, jadi letak kuasa 2 di setiap nilai X. Macam tu. Kalau dia nak EX kuasa 3, dekat nombor tu kuasa 3, kuasa 3, kuasa 3. Macam tu. Jadi Mama Z pun kira. Okey, kita kira nilai ni. Dia akan dapat 0 tambah 1/5 tambah 4. 4 darab 6, 24/25 tambah
9 darab 6. 54 per 25 tambah dengan 16 per 5. So Mama Z dapat jawapan gitu. Sama tak? Sama tak dengan awak? Sama Mama. Sama. Okey, katakan Mama pilih jawapan ni. 163. 163 per 25 rasanya tadi. Okey. Okey, katakan pelajar kata, Mama saya tak naklah buat jawapan macam ni. 11 per 5 ni saya nak buat 2 point. Tak erti ya. 11 per 2. 5.5 salah. 11 per 5. 2.2. Dia nak buat jawapan 2.2 pun boleh. 163 per 25. Okey, 163 per 25. 6.25. 6. Balik. 6.52. 52. Kalau dia nak buat 6.52 pun boleh. Dua-dua boleh. Okey. Boleh faham kalau sampai situ? Dalam kuliah Mama Z sebut dah hak ni. Cuma masa tu awak di rumah. Mana tahu kok awak tertidur ke, termengantuk ke kan? Tu masa tu di rumah. Okey. Tu selesai dah EX dengan EX kuasa 2. Okey. So sekarang ni Mama Z nak pergi kepada sebelum Mama Z cari varian penuh ni. Sebelum cari varian penuh tu, Mama Z kena cari yang basic dulu. Iaitu varian X huruf besar. Kita akan cari dulu varian X. Okey, kita tengok rumus. Rumus. Varian X sama dengan EX kuasa 2 tolak EX semua sekali kuasa 2. Jadi bila awak tengok rumus ni, awak akan faham kenapa Mama Z kena cari EX, kenapa Mama Z cari EX square. Sebab nak cari varian, kita perlukan nilai min. Jadi kita masuk nilai yang kita dah dapat. Tak kisahlah perpuluhan ke, pecahan ke, tak kisah. Jadi kita masukkan, kita akan dapat 163 per dengan 25 tolak dengan 11 per 5 kuasa 2. Okey, cuba kira dapat berapa. Empat puluh dua per 25. 42 per 25. Thank you. 42 per dengan 25. Kita dah dapat jawapan ni. Tapi soalan kita tak tanya. Tapi kita kena cari nilai asas. Okey, so Mama Z pecahkan yang ini kepada 4 bahagian sebab kita ada set A, B, C, D. Okay, Mama Z mula dengan set A. Okay, soalan set A tanya varian apa? Varian berapa? Dua tolak 5X. Okay, sebab Mama Z tak boleh tunggu lama. 2 tolak 5X. Betul tak? Betul. Okey, set B pula. Set B. Set B pula berapa? Varian 3 tolak 4X. okey. Set C. Varian 1 tolak 2X. okey, good. D. Varian 2 tolak 3X. okey. Maksudnya pattern soalan sama. Yang pertama, apabila kita susun, apabila kita susun soalan, kita mesti susun dalam bentuk AX tambah B. Dan kita dapati semua soalan
disusun terbalik. Jadi Mama Z kena susun semula menjadi, ni dia jadi variant negatif 5x tambah 2. Variant negatif 4x tambah 3. Variant negatif 2x tambah 1. Variant negatif 3x tambah 2. Itu step pertama. Kena tukar sebab dalam nota kita dalam bentuk AX tambah B. Okey, kemudian untuk variant, nilai yang paling penting ialah A. Okey, untuk soalan A, variant dia berapa? Untuk soalan A, nilai A dia berapa? Gitu. Ni awak kaji dalam ni. Okey, nilai A dia berapa? Negatif 5. Awak kena ambil negatif 5. Awak kena buat kuasa 2. Variant X. Dan kita dah kira tadi variant X. So kita dapat kat sini 25 darab 42 per 25. Jadi jawapan akhirnya ialah 42. Okey, itu A. Kalau awak tengok B pula. Okey, awak tengok B pula. Apakah nilai A dia? Negatif 4. Negatif 4 kuasa 2 darab dengan 42 per 25. Okey, berapa dapat? Negatif tu kena buat dalam kurungan. Set B cepat. 16 darab 42 per 25. 672 per 25. Okey, 672 per 25 ataupun kalau pelajar nak buat dalam desimal 26.88. Okey, kalau nak buat 26.88. Itu set B. Set C pula. Okey, set C. Jangan nak betul orang lengah juga duk C lah ngajar deh. Okey, pinggir tu. Okey, so kita tengok nilai A dia dulu. Nilai A kita sekarang ialah negatif 2 kuasa 2 dan kita kena darab dengan variant X. Jadi kita akan dapat negatif 2 kuasa 2 darab dengan 42 per 25. Okey, seksi dapat berapa? 168 per 25. Per 25. Okey. Ni jawapan seksi. Set D pula. Negatif 3 kuasa 2 darab dengan varian tadi kita dapat 42 per 25. So berapa ringkasan dia? 378 per 25. 378 per 25. Tu dia. Soalan nombor 5. Awak kena buat so, Mama Z buat 4. Kita cikgu dapat gaji ni, kita buat 4. Pelajar so, soalan pun dia bagi 4 orang. Ni. Inilah dia soalan nombor 5. Okey, Mama Z buka dulu soalan kalau ada nak tanya nombor 5 sebelum Mama Z pergi berjangkit kepada soalan lain. Setakat ni tak ada lagi Mama. Tak ada. Okey, sebab boleh ke Mama Z nak minta awal ketawa ni? Kalau awak buat siap, kupu-kupu ke Mama Z. Mama Z nak tanda selalu, nak beres kelas meditating dulu. Kelas Mama Z, lepas tu Mama Z beres. Maksudnya Mama Z bereskan awak dulu. Sebab apa? Kalau ada katakan tak complete, Mama Z nak return. Kalau awak tak nak pun tak apa. Biar gitulah markah awak. Kalau awak tak save, biar gitu. Kalau awak nak kat Mama Z return. Boleh Mama. Boleh ni? Okey, Mama Z pergi kepada nombor 6. Okey, nombor 6. Soalan A, dia kalau berbeza pun dekat sini, ke sama semua orang? Sama ke berbeza? Sama. Sama? Alhamdulillah. Sama. Senang nak tanya.
Hak ni je lain deh. Betul. Jadi hak ni sama. Hak ni sama. Jadi mudah nak kira. Dalam soalan ni sebenarnya ada satu soalan yang pelajar tak perasan itu adalah soalan. Iaitu yang pertama soalan suruh show that. Dia suruh show that nilai K ni 0.1. Jadi jawapan pelajar mesti ada perkataan shown. Kalau tak buat nilai maka. Okey, dan kita tahu dengan Mama Z kita dah belajar bila kita tambah semua nilai proba ni jumlahnya mesti 1. Jadi pun awak pun tambah K tambah K tambah setengah K. 1 tambah 1, kalau tak kerti tekan kalkulator. 1 tambah 1 tambah 1/2. Kalau tak kerti congat jangan ditebang. 52. 5/2K. Itu huruf K. Bagi dah tu. Nombor biasa pula. K bagi dah. Nombor biasa. 0.3, 0.7, 0.75 tambah 0.75 dan totalnya adalah bersamaan dengan 1. 5/2K itu ialah 2.5K. Sama dengan 1 tolak 0.75. 0.25. Betul tak saya buat kira ni? 5/2 ni. Betul tak? K sama dengan 0.25 bahagi 2.5. 0.25 bahagi 2.5. Jawapannya akhirnya awak dapat K sama dengan 0.1. Sebab soalan tanya gone ni, awak kena kata therefore should. Sebab kita nak kena menjawab soalan. Tu kena ingat tu. Ingat molek ni should. Jadi tu soalan pertama walaupun pelajar tak nampak dia ada soalan. Okey, kemudian Mama Z teruskan. Okey, Mama Z teruskan. Kalau nak lukis table boleh, tak nak pun boleh. Ikutlah. Sebab soalan tak minta table. Okey, so Mama Z korang sini dah. So nilai K ni 0.1, 0.1. Hak ni jadi 0.05. Jadi semua orang sama ni dah. Jadi semasa Mama Z nak selesaikan yang dalam bulatan tu, Mama Z compare dulu. E dia jadi 2x kuasa 2 tolak 2x. Mama Z awak masuk nombor 2 tu. Jadi bila Mama Z selesaikan nanti dia jadi sama dengan perkali 2 Mama Z tak luar. E nilai X yang pertama kuasa 2. Tolak 2 E X kuasa 1. Dia berbalik kepada yang tadi juga. Mula-mula Mama Z kena cari dulu hak ni. Lepas siap hak tu baru boleh kira hak ni. Okay. So Mama Z terpaksa cari nombor 1 dulu. Iaitu EX saja. Tak darat dengan 2 lagi, EX saja. Jadi kita kena berbantukan table ni. Mama Z terpaksa duplicate sekejap ni. Sekejap. Ada masa cepatnya berlalu. Tak ada nak kecek kira dengan anak-anak. Masa memang patut pukul 2. Mama Z siap kat awak nak ujian ni. Kita bagi. Tak apalah, mat tak apa. Okey, so yang pertama Mama buat macam tadi deh. 0 darab proba. 1 darab proba. 2 darab probanya. 3 darab probanya. 4 darab probanya. Last kali 5 darab proba. Dapat gitu. Supaya tak ada juga. Tapi sebab nombor perpuluhan ni kena hati-hati sikit lah. So bila Mama Z, yang pertama 0, yang kedua 0.3
tambah 0.8 tambah 0.3 tambah, tak reti nak congak, kita tulis tambah 5 darab 0.05. Okay, dah bercek dengan Mama Z, betul tak awak dapat 37/20? Betul Mama. Betul, Mama. Okay, so ni awak dapat 37 per, tak ingat, per 20. Ataupun desimal, boleh belakang. Itu baru EX. Sekarang ni Mama Z nak buat yang kedua pula, nak buat benda hak sama tapi nilai X dia kali ni nak kuasa 2. Jadi dia akan dapat 0 kuasa 2, 1 kuasa 2. Biarlah kosong pun buat juga, kita nak belajar kan. Tambah 2 kuasa 2. Tambah 3 kuasa 2. Tambah dengan 4 kuasa 2. Tambah dengan 5 kuasa 2. Macam tu. Okay. So, bila awak kira nanti 0 tambah 0.3 tambah 4 darab 0.4 tambah 0.9 tambah 16 darab 0.05 tambah 25 darab berapa? Darab 0.05. Okey, jawapannya, salah kira dah. Tolak dah. Laju. 0 tambah 0.3 tambah 4 darab 0.4 tambah 9 darab 0.1 tambah 16 darab 0.05 tambah 25 darab 0.05. Okey, Mama Z dapat gitu. Awak dapat sama tak? Sama Mama. 97. Okey, awak dapat 97 per 20. Tapi itu bukan jawapan dia lagi. Kita baru nak buat masuk dalam warna biru ni. Baru nak buat masuk. Jadi dari situ, E 2X kuasa 2 tolak 2X bersamaan dengan 2 kali 97 per 20 tolak 2 kali ganda 37 per 20. Okey, kira hak ni dapat berapa? Sembilan 7 per 10 tolak 6. Dapat 6 ya Dem. Dapat 6? Dapat 6. Macam tu. Dia tak susah tapi benda ni kena berguru. Lepas kita tahu, senang sangat. Cuma masa sebelum baca nota tu, kita rasa Allah akbar matematik ni. Tu soalan A. Soalan B, masa Mama Z terang dalam kuliah tu dah boleh tangkap ke belum? Soalan B. Tak apa tu ya. Kalau tak boleh, kita ejah. Kita ejah biar boleh. Boleh ke tak? Boleh bincang tak 6B? Derah. Dan Nalin nak Mama Z lepas awal ni, lepas awal. Boleh Mama. Boleh dah? Tak payah terang dah ni? Maksud saya boleh malu Mama nak terang. Boleh nak terang. Okey. So soalan dia kata cumulative distribution function. Dia nak kumulatif. Dia tak say table biasa. Dia nak buat kumulatif. Okay, kumulatif maksudnya Mama Z boleh conteng dekat meja pula dah. Boleh conteng dekat table ni. Boleh conteng dekat table ni. Cuma dia kena ada lebih sini. Sini row F besar dalam kuliah. Lepas tu sini tadi 0.1, 0.1, 0.05. Mama Z kena buat kumulatif dulu. 0,
Kosong darab dengan tambah dengan ni jadi 0.1. Tambah dengan 0.3 jadi 0.4. Tambah dengan 0.4 jadi 0.8. Tambah jadi 0.9. Hari ni Mama Z sakit tekak sikit tau. Ramai pesyarah dah mula kena COVID. Anak Mama Z pun demam tu. Mama Z mari hijau juga hari ni. Sebab Mama Z okey. Mama Z memang kuat sikit bab-bab hijau ni. Kena main hijau. Tu siap. Warna hijau Mama Z mula dari kosong sampai nombor 1. Petanda mula dia adalah nombor tu mesti mula dengan kosong. Petanda dia habis mesti nombor 1. Oleh kerana dia nak dalam bentuk function, jadi pelajar kena tulis kat luar ni huruf F lah. Function. Dia tak nak dalam bentuk table, nak bentuk function. Hak Mama sedang buat ni dalam bentuk table. Dia tak say. Dia kata nak dalam function juga. Okey, kita pun ikutlah. Ada piecewise. Nombor paling kecil, 0. Diikuti dengan 0.1. Selesai dah. 0.4. 0.8. 0.9. 0.95. Oh, tak muat juga. Dan last kali nombor 1 sini. Last kali nombor 1. Kemudian kita just buat dia punya domain dia saja. Okay, domain saja. Mudah. Sebab kita akan kata nilai kosong ni berlaku sebelum nombor kosong. Jadi X kurang dari kosong. Nombor yang berada di sini berlaku dari kosong sehingga 1. So Mama Z sambung. Sini akan sambung dengan kosong. Okay, dan dia sebelum nombor 1. Yang biru. Yang warna kuning nak cerita dari 1 sehingga 2. So kita cerita kat sini nombor 1 dia termasuk sehingga nombor 2. Kemudian nombor 0.8. Jawapan 0.8 bermula dari sini sehingga sana. Jadi nilai julat ataupun range dia kat situ ataupun domain dia kat situ bermula dari 2 sehingga nombor 3. Kemudian yang pink belacan pula, nombor 0.9 ni berada dari 3. Dari 3 sehingga 4. 0.95 pula berada dari sini. Situ pula. Iaitu bermula daripada 4 tapi tak sampai nombor 5. Last kali X lebih besar sama dengan 5. Iaitu nombor 1 ni adalah penutup. Bermula dari sini sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Itu dia. Baru Mama Z jawab cumulative distribution function. Kok alik belakang ni tak jawab lagi? Ni tak jawab lagi. Okey. Kemudian nak jawab yang belakang deh. Kena hati-hati. Nak jawab yang belakang, dia kena ikut nota kuliah. Yang ini kena ikut nota kuliah. Nota kuliah, dia buat probability macam mana nak buat tu? Macam tu. Macam tu. Macam tu dia buat. Cuba tengok nota kuliah sekejap. Betul tak dia buat simbol macam ni? Sama dengan FB tolak FA. Jumpa tak nota tu? FB tolak FA. Sekejap. Topik 8.
Ni nota dia dah. Muka surat berapa ni? Muka surat 24 nota dia. Okey, untuk menggunakan rumus FB tolak FA, tanda dekat sini terbuka, tanda dekat sini tertutup. Baru boleh guna FB tolak FA. Ingat deh, muka surat 24 tulis lalu situ. Nanti tak ingat. Muka surat 24. Okey, so yang ini Mama Z tulis dah ni, iaitu sini mesti tertutup, sini adalah terbuka, baru boleh guna rumus FB tolak FA. Okey, kita tengok set A dulu. Set A dulu deh. Sekejap lagi nak habis dah ni. Buat apa selama pula deh. Okey. Soalan Mama Z. Nombor lebih besar dari 1. Comel dah. Soalan dia comel dah. Proba, Mama Z buat warna hijau. Proba 1. Okey, comel. 1 comel. Jangan ubah 1. Mama Z tengok nombor 5 ni. Dia tanda kurang dari 5. Apakah nombor yang kurang dari 5? 4. Nombor 4 Mama. Nombor 4. Jadi Mama Z kena letak sama dengan sini dan tukar nombor 5 tu jadi 4. Sebab nak mematuhi warna biru dan kuning. Jadi sama dengan FB kita nombor 4. Jadi F4 tolak FA. A kita 1. Okey, daripada sebab dia ada perkataan hence kat sini ni. Ada perkataan hence ni bahaya. Iaitu nak jawab hak ni mesti rujuk hak ni. Okey, F4. Mama Z cari tanda sama dengan 4. Sini tanda sama dengan 4. Jumpa tak tanda sama dengan 1? Sini tanda sama dengan 1. Okey, cuba baca nilai masa 4 tu. Masa 4, 0.95. 0.95. Semasa 1, 0.4. 0.4. so jawapannya ialah 0.55. Selesai untuk belajar set A. Okey, Mama nak jawapan set B pula. Soalan set B pula. Apa soalan set B? Ada kan? Tak ada nak periksa je. Ada. Cuba. Proba set B. Nak buat set B dulu. 3 lebih kecil dan sama dan X lepas tu lebih kecil 5. Macam ni? Ya. Okey. Jadi yang pertama, kita nak pastikan nilai ni tak ada tanda sama dengan. Dia ada. Jadi kita nak macam mana supaya dia tak ada tanda tu. Nombor X lebih besar. Kalau Mama Z tukar nombor, nak tukar nombor 2 ke nombor 3? Sorry. Nombor 2 ke nombor 4? Ni tukar jadi nombor berapa ni? Okey, tak apalah. Nombor 5. Nombor 4. Nombor 5 nak tukar jadi nombor? Nombor 4. Nombor 5 tukar nombor 4. Okey, nombor 3? Tukar nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Gitu. Kena make it gitu. Sebab kalau kita baca alik bawah ni sekarang, nombor yang lebih besar daripada 2 adalah nombor 3. Alik bawah dengan alik middle ni sebenarnya sama. Cuma kita terpaksa buat sebab kita nak menjawab soalan hence. Hak ni nanti dia akan jadi F4 tolak F2. Ganti nilai. F4 tolak F2. F4 tadi kita dapat sama dengan 0.95 F2 0.8. Jadi dapat 0.1
5. Okey, tu set B. Okey. Set C. Deras. Set C. Dua. Cuba 2. Dia sama dengan Okey. tu 4. 4. Okey, so kita tengok sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, kena ubah. Ya, kena ubah belakang seksi. Kena ubah belakang dia. Okey, kita pertukar. Nombor yang nak tukar nombor 2 tu jadi nombor berapa? 1. 1. Kita kena ubah jadi nombor 1. Nombor 4, 3. 3. Jadi F3 tolak F1. F3 0.9. F1 0.4. Jadi jawapan kita 0.5. Boleh faham yang seksi? Boleh Mama. Boleh. Set D pula. Set D lagu mana? Soalan dia? Proba 1 lebih kecil dan sama dengan 5. 1 tu tak ada sama dengan Mama. Dekat Adik belakang tu berapa? belakang tu 5. 5. Ada sama dengan? Ada sama dengan. Okey. So kita tengok ni excellent. Bagus. Adik belakang? Bagusnya dapat set D ni. Senang deh. Kita kata pucuk dicita ulang mendatang. Tapi set C tadi nanya dia. Jadi ni terus jadi F5 tolak F1. tolak F1 terus set D. So F5 kita 1. 1 tolak F1. 0.4. Jadi jawapan kita 0.6. Okay, Mama Z harap yang perbincangan petang ni, kalau Mama Z suruh pelajar buat sendiri, belum tentu buat. Jadi kita bincang dah. Bila agak-agak boleh hantar ke Mama Z nombor 5 dengan ni. Hujung minggu ni ada kelakati pula deh. Kalau minggu depan kita set minggu depan boleh hantar ke Mama Z. Lepas masa awak dah bebas. Boleh Awak bebas ni sebelum awak balik pula nak raya, balik saja pelajar tahun ni. Aduh. Okay, Mama Z nak settlekan yang awak dulu. And then untuk ujung minggu ni awak kena baca sikit. Mama Z akan share dengan awak video tajuk 9. Dia ada 5 episod. Pagi tadi Mama Z buat 1 episod lagi, ada 6 episod. Dia pendek-pendek je. Awak dengar je Mama Z ngajar. Sambil awak buka buku statistik. Sebab Mama Z terang cara nak baca buku statistik. Sebab kita ngajar secara maya, memang Mama Z perlukan kesetiaan anak-anak Mama Z lah sekarang ni. Kesetiaan maksudnya Mama Z duduk husnuzon. Masa Mama Z teriak tu pelajar buka buku statistik benar. Walaupun sebenarnya apa yang Mama Z kata ni kadang-kadang Mama Z tahu, Mama Z berharap sorang ni. Tapi Mama Z percaya dalam pelajar Mama Z 170 lebih tu, mesti ada juga seorang at least yang akan tolong Mama Z baca nota Mama Z tu lah. Kalau nak agak 180 tu dok lah. Memang matematik kan. Kita faham orang tak suka. Tapi kita cuba. Mama Z dari awal you masuk Mama Z royak tu. Mama Z ia akan memperjuangkan awak daripada tak tahu matematik akan jadi tahu. Mama Z automatik akan jadi rajin. Kenapa rajin? Sebab kerajaan bayar gaji Mama Z banyak. Sebulan hijau ke tak hijau ke? Mata nak tutup rakaman mata. Nanti dengar seluruh Malaysia.